Assalamualaikum guys dan salam sejahtera semua. Bagi memenuhi apa yang saya janjikan pada di akhir video yang lepas, iaitu saya akan membuat kesambungan part 2 bagi cerita hantu asrama versi saya sendiri, versi yang saya dengar sendiri. Okay, before aku teruskan dengan cerita yang aku nak sampaikan, terima kasih ucapkan kepada semua yang view video aku sebelum ni, yang share, yang like. Terima kasih banyak-banyak kat video. Aku amat-amat menghargai sokongan dan segala komen yang korang berikan. Tanpa melengahkan masa, aku akan sajikan kepada anda semua cerita hantu versi asrama yang aku sendiri dengar, yang aku sendiri mungkin alami. So, sebelum aku mulakan, harap korang jangan malu-malu, jangan segan-segan untuk subscribe channel aku, Dimensi Q&A, like, share, dan jangan lupa komen sekali. Sebab komen korang mungkin akan menjadikan aku lebih baik dan lebih baik. Terima kasih guys. Cerita yang aku akan sampaikan korang ni adalah sekolah yang pernah aku bersekolah di sana dan terjadi di waktu setahun atau 2 tahun sebelum aku mendaftar di sekolah sana. Peristiwa ni berlaku sekitar tahun awal 20-an. Mungkin 2001, mungkin 2002, mungkin 2003. Dan berlaku di sebuah sekolah berasrama penuh di dalam negeri Johor, sekitar daerah Muar. Cerita yang aku nak sampaikan ni, aku beri tajuk sebagai Amukan Si Beci. Yo, tanpa lengah-lengah lagi, aku akan terus mulakan cerita yang akan mungkin merubah persepsi anda terhadap cerita hantu asrama. Cerita ini bermula ketika pelajar-pelajar diarahkan pulang ke rumah. Pada ketika ni cuma pelajar-pelajar yang terlibat dalam sukan yang dipertandingkan sahaja yang tinggal di asrama. Sepanjang tempoh berlangsungnya acara sukan yang memakan masa 3 hari 2 malam, dikatakan berlaku terlalu banyak pencerobohan oleh pelajar-pelajar luar daripada sekolah tersebut yang menginap di kawasan asrama. Ini termasuklah cerita-cerita seperti perbuatan sumbang, pergaulan bebas, mengambil minuman keras, merokok, dan lain-lain. Sepanjang 3 hari 2 malam, acara-acara sukan ni tak ada sebarang perkara yang pelik berlaku. Semuanya normal, semuanya tak ada masalah, tak ada gangguan. Tetapi gangguan bermula selepas acara tersebut tamat dan pelajar-pelajar asal pulang ke asrama daripada kampung. Awalan kejadian ini bermula dengan seorang pelajar lelaki yang saya namakan sebagai Loki. Bukan nama sebenar. Loki ni kalau nak cakap kan guys, dia antara lelaki yang handsome,
memang orang jenis atlet, sukan, mana-mana perempuan yang tengok dia pasti akan cari. Disebabkan dia seorang yang good looking, bijak pun bijak, atlet pula. Jadi cerita ni bermula daripada dia, yang mana pada suatu petang, ketika prep petang, Loki dan kawannya ni, disebabkan Loki ni dia tidak sihat, dia mengalami sesama, jadi dia mengambil keputusan untuk tidak duduk di dalam kelas kerana takut benda tu berjangkit dengan kawan-kawan dia. Jadi dia telah mengajak seorang kawan dia untuk lepak di satu bilik kosong di hujung bangunan untuk mengulang kaji pelajaran. Jadi sepanjang tempoh prep petang tu berlangsung, masih tak ada apa-apa lagi berlaku. Masih tak ada apa-apa berlaku, masih lagi dalam keadaan tenang, damai. Habis saja prep, dia pulang ke asrama seperti biasa. Sekolah asrama ni guys, tak kira lah apa sekalipun aliran dia. Ada sekolah asrama ni yang membawa aliran sains, ada yang membawa aliran agama, ataupun ada yang membawa aliran ekonomi dan sebagainya. Mana-mana asrama kat Malaysia ni, tak kira apa aliran, apa dia punya teras asas dia akan menitik beratkan tentang soalannya. Jadi mana-mana asrama pun setiap pukul 7 biasanya warden baik, ketua blok baik, semua sudah berbunyi pakai speaker tu joget, turun solat maghrib. Itu perkara biasa guys. Jadi nak dijadikan cerita, tepat pukul 7 bila semua pelajar nak pergi ke sembahyang maghrib, pergi turun ke musola, ataupun ada yang panggil surau, ada yang panggil musola, Loki ni baru terperasan. Masa dia pergi mulang kaji pelajaran di bilik kosong yang aku cerita tadi ni, dia dah tertinggal dia punya tuala yang dia buat lap dia punya sesama. Padahal dia punya sesama masih lagi tak elok ni. Dan dia ada satu tuala tu dia pula cerita dia. Jadi teringat tuala yang tertinggal dekat bilik kosong. Jadi sebelum Loki singgah ke surau, dia pergi dulu ke blok belajar, blok kelas tadi, untuk pergi ambil dia punya tuala untuk lap dia punya ingus sendiri. Apa yang terjadi masa dia pergi kat bilik kosong tu, tuala yang dia cari tu masih ada di atas meja tempat dia mengulang kaji. Apa yang berbezanya cumalah kain tersebut terlipat rapi dan kemas diletakkan di atas meja. Orang boleh imagine tak? Kalau biasalah pelajar lelaki, kalau dia pakai tuala untuk lap ingus ni, ada ke dia nak lipat elok-elok, cantik-cantik, macam tu tepuk? Tak mungkin. Biasanya kita orang lelaki ni, kita akan konyok, kita bukan lap macam tu juga Loki ni. Itu sebab kenapa dia terkejut tengok benda tu berlipat dengan kemas. Dan bila dia ambil tuala tu tadi, bila dia nak lap ingus dia bau haruman kapur barus. Kapur barus, tahu tak kapur barus? Kapur barus tu yang orang guna untuk mandikan jenazah. Itu bauan yang ada dekat tuala dia. Jadi Loki ni bila dah macam ni, dia pun dah mula start rasa seram. Kenapa benda ni berlaku? Kenapa benda ni terjadi? Jadi dia pun ambil tuala dia tu tadi, bergegas keluar dari bilik tu, terus pergi ke musola. Sampai kat musola, lepas dia dah sembahyang maghrib, lepas dah sembahyang isyak, dia jumpa dengan, kita panggil kat sana, kalau kat sekolah saya lah, kita panggil dia sebagai ketua badan. Ketua badan ni adalah seorang pelajar tingkatan 5 yang dilantik oleh sama ada ustaz ataupun daripada
undian pelajar sendiri yang boleh kita katakan sebagai seorang yang paling arif tentang agama di kalangan pelajar. Dia berjumpa dengan ketua badan tersebut dan dia menanyakan, kenapa perkara macam ni berlaku? Macam mana tuala dia yang tadinya dia tinggalkan macam tu, dia bila dia datang balik dah berlipat dengan sangat rapi. Dan dia ceritakan juga tentang bauan yang dia bau daripada tuala ni tadi. So bila ketua badan tu dengar perkara ni berlaku macam ni, jadi ketua badan ni tadi pun mula rasa tak sedap hati dan dia bagilah nasihat dekat Loki ni supaya jangan lagi pergi ke bilik kosong tu, sentiasa amalkan surah-surah suci sebelum tidur, ambil wudu, apa semua. Dan ketua badan ni juga telah arahkan supaya malam tu sebelum tidur akan diadakan bacaan Yasin di bilik Loki bagi melindungi dalam Loki ni daripada ancaman ataupun nasihat-nasihat. Itu antara usaha yang boleh dilakukan lah. Jadi dipendekkan cerita, balik malam tu, daripada flat malam tu, satu penduduk satu blok, satu baris tu berkumpul kat bilik Loki untuk lakukan bacaan surah Yasin. Usai habis bacaan Yasin ni tadi, mereka semua telah mendengar suara seseorang menilai diri. Dan bilik Loki ni tadi terletak di tingkat 2, mana datangnya suara orang menilai tepi tingkat 2. Disebabkan masing-masing mula dah dengar bunyi macam tu, masing-masing pun dah mula start rasa seram. Tapi yang ketua badan tadi ni, yang saya cakap tadi, antara orang yang paling arif tentang guru agama antara semua pelajar, memberanikan diri untuk mendekati tingkap, selak langsir pelan-pelan, ternampak bayangan berdiri di tingkap. Dan ketua badan ni pelan-pelan cuba untuk membuka tingkap untuk lihat keadaannya sebenar. Dan apabila tingkap tersebut dibuka, apa yang diorang nampak? Seorang makhluk, satu makhluk berupa wanita, berambut panjang, berbaju putih, yang mana mulut dia ni guys terdapat kesan benang jahit, macam cerita Mak Saleh yang mungkin korang pernah tengok. Macam itulah lebih kurang. Macam tu mungkin bayangan aku, mungkin itulah yang diceritakan oleh orang. Itulah yang diorang nampak, menyebabkan ramai pelajar lelaki pengsan malam tu, termasuk si Loki ni tadi. Termasuk si Loki ni demam dan terus demam. Bimbang keadaan tambah kacau, ketua badan ni tadi melaporkan perkara ni kepada warden bertugas. Jadi warden bertugas tu seorang ustaz, dia datang, dia tawar-tawar air, dia bagi pada yang pingsan untuk malam tu. Tapi cuma Loki seorang saja yang masih tak sedarkan diri. Yang lain tu alhamdulillah dah sedarkan diri. Loki ni seorang tak sedarkan diri. Jadi terpaksalah ustaz ataupun warden ni tadi telefon pihak hospital untuk ambil Loki ni bawa ke kecemasan.
Sebab kita risau, ustaz tu risau bukan masalah lain, takut masalah-masalah kesihatan yang boleh menyebabkan karat kemudian. So, keesokan hari itu dapat makluman daripada pihak hospital yang Rocky ni tadi dah sedar, cuma dia berada dalam keadaan yang sangat lemah, suhu badan dia tinggi. Jadi pihak hospital, pihak sekolah pun cuba menghubungi keluarga Rocky untuk bawa Rocky ni pulang ke kampung, maybe dalam 2-3 hari untuk dia berehat kat sana sampai dia betul-betul sembuh, barulah dia pulang balik dan selamat. So Rocky ni pun tadi pulang. Lepas Rocky ni pulang tadi, bermulalah satu babak ataupun episod baru amukan yang terjadi dalam kawasan sekolah ni. Amukan ni bermula ketika waktu pembelajaran sedang berlaku. Masa semua tengah sibuk belajar, guru-guru tengah sibuk mengajar, tiba-tiba terdengar satu jeritan sama daripada hujung kelas. Ada satu hujung kelas tu dia berbunyi, orang menjerit. Jadi menyebabkan mungkin menjadi kelang kabut. Ramai pelajar-pelajar dan guru bergegas pergi ke kelas tadi dan dapati ada seorang pelajar perempuan dah kena histeria, dah meraung-raung, minta tolong apa semua. Jadi ketika seorang manusia ni, itu pun dah cukup kelang kabut keadaan dia, dah cukup kelang kabut, guru-guru semua dah kelang kabut. Dalam keadaan tengah kelang kabut ni, ada satu lagi bunyi, perempuan menjerit daripada kelas bawah hujung pula. Jadi dalam satu kelompok tu tadi dia dah jadi berpecah dua. Yang satu kelompok pula begitu tengok apa yang terjadi. Sama ada perempuan histeria yang kena lagi satu pelajar perempuan kena histeria. Tak habis lagi dengan dua orang, satu lagi pelajar perempuan kena sampul ataupun kena histeria di kelas yang lain. Dan perkara ni berulang sampailah cukup 7 orang pelajar perempuan yang terkena histeria. Dalam keadaan yang cukup panik masa tu, dengan 7 orang pelajar perempuan kena histeria serentak, pihak sekolah dah mula, termasuklah guru-guru, termasuklah pihak pengurusan sekolah, pengetua, semua dah mula kacau bilau, sangat kacau bilau. Bayangkan satu orang saja pun semua dah cukup untuk membuatkan benda kacau bilau. Ini sampai 7 orang perempuan kena histeria dalam satu masa. So dalam kekecohan 7 orang perempuan kena histeria ni, adalah seorang ustaz ni mencadangkan untuk kita bawa 7 yang kena histeria ni pergi masuk ke musola. Jadi mana-mana pelajar lelaki tadi yang agak berani, diminta membantu tarik pelajar yang kena histeria tadi pergi ke musola. Satu-satu pelajar yang kena histeria dah ditarik masuk ke musola. Sampai ke musola sana, ustaz tersebut minta pelajar-pelajar lelaki, ustaz-ustaz, guru-guru lelaki, pihak pengurusan semua buat satu bulatan mengelilingi pelajar-pelajar yang kena histeria tadi. Diceritakan ketika kejadian itu terjadi, pelajar-pelajar histeria ni macam-macam ragam. Ada yang menangis tak berhenti-henti, ada yang gelak tak berhenti-henti, ada yang garang tak semena-mena, ada yang berkelakuan macam haiwan buas, ada yang sampai mencakar-cakar dinding sampai dia punya kuku-kuku ni guys berdarah sebab dia cakar dinding, kuku tu terangkat sampai berdarah, tapi dia tak rasa apa. Dia macam kelakuan dia tu jadi di luar jangkaan orang kena histeria. Jadi antara inisiatif yang ustaz tu lakukan masa tu adalah
dengan bacaan Yasin dan surah-surah ayat lazim. Tapi keadaan tak berubah guys. Amukan tu tengok bertambah teruk. Yang mana tadi menangis bertambah menangis, yang mana garang bertambah garang sampai nak lari keluar pada musola, yang mana tadi menangis bertambah hibur, bertambah kuat tangisan dia. Seolah-olah benda tu bertambah jadi lebih worse ataupun lebih teruk, sehingga ustaz yang tadi yang cadangkan tu pun tak tahu apa lagi inisiatif dia nak buat. So hasil daripada perbincangan ustaz, sebab sekolah ni dulu, apa yang difahamkan, sekolah ni dulu sebelum sekolah ni dibuka, ketika kerja-kerja pembangunan memang tak dapat untuk bangunan sekolah ni, tak dapat. Sebab apa? Sebab ada penjaga. Sekolah ni guys, dalam sekolah ada kawasan kubur satu, belakang sekolah ada kawasan payung. Ini antara tempat-tempat yang memang menjadi tumpuan ataupun jadi hunian kepada makhluk-makhluk halus. Apa yang aku dapat info, dia ceritakan ketika untuk membuka sekolah ni dulu, satu perjanjian telah dibuat antara makhluk halus tersebut dengan seorang, mungkin aku boleh panggil sebagai bodoh ataupun ustaz, I don't know lah, supaya membolehkan penghuni asal tanah tersebut membenarkan untuk buka sekolah itu. Adalah dia punya perjanjian dia, dan antara salah satu perjanjiannya yang menyebabkan amukan ni berlaku, yang dilanggar adalah ketika waktu siang semua duduk di kawasan sekolah. Jangan ada yang duduk di asrama, kerana penghuni-penghuni ni nak duduk ke asrama pada waktu ni. Dan ketika waktu bulan malam, semua pelajar dikehendaki duduk di asrama masing-masing, tak merayau ke kawasan persekolahan. Yang mana ketika itu kawasan persekolahan, penghuni asal nak duduk kat sana. Benda ni terjadi, saya cerita awal tadi, ketika acara sukanan tahunan dilakukan, pencerobohan telah dilakukan oleh pelajar-pelajar luar daripada sekolah. Pelajar-pelajar sekolah tu semua tahu peraturan yang memang ada tertulis dalam buku peraturan sekolah, yang mana ketika waktu pembelajaran semua pelajar diminta ke kawasan persekolahan dan tak dibenarkan langsung untuk duduk di asrama. Dan ketika malam, semua pelajar diminta duduk di asrama dan tak dibenarkan untuk pergi ke kawasan sekolah. Back to the topic, macam mana ustaz ni tadi dengan guru-guru yang lain buat perbincangan apa yang harus dilakukan. Jadi selepas masing-masing mencapai kata sepakat, masing-masing telah mengundang seorang imam besar daripada masjid besar Muar yang berakhiran untuk minta bantuan selesaikan masalah ini. Sampai imam ni di musola, apabila dia sampai, dia langkah je masuk dalam musola. Bayangkan, yang mula tadi, 7 ni tadi tak tentu harap kat tengah-tengah tu tadi ada yang menangis, apa semua. Masuk je imam ni, 7 yang kena istighfar tu seolah terdiam. Masing-masing 7 sekali berpaling ke ustaz, ke imam ni tadi, dan menunjukkan raut wajah yang manis, seolah-olah
kehadiran ustaz ni mengancam dia orang. Kau pernah tengok macam anjing tengah dia elok-elok dia tengah ni, tiba-tiba dia berhenti, dia pandang kat satu tempat, dia mengerang. Umpama macam tu lah tadi yang 7 pelajar Islam yang tengah heboh buat hal sendiri ni tadi. Bila imam tu masuk, automatik 7 berpaling ke ustaz tu, menunjukkan raut wajah yang tulis. Lalu bermulalah komunikasi antara ustaz tu dengan 7 tadi. Okey, antara 7 ni tadi, selepas ustaz tu tanyalah, ustaz tu tanya apa tujuan kau datang sini, apa tujuan kenapa kacau dia orang semua. Okey, itulah antara perkara yang diorang bangkitkan. Dah berlakunya pencerobohan hak diorang di atas tanah diorang. Itu yang berlaku. Dan alasan yang kedua ni, yang mungkin korang fikir macam tak masuk akal, antara 7 ni tadi, ada salah seorang Abdul Halus ni dah jatuh cinta dekat Loki yang tadi demam tadi yang dah balik tu. Berlakunya bukan dia sebab apa? Loki hilang tiba-tiba sebab dah dibawa balik. Dia cuba menjejaki Loki dekat sama lelaki, dekat sama perempuan, dia tak suka. Orang dah jatuh cinta, dah mabuk kepayang, jadi tak betul. Jadi dia pun ajak lah 7 kawan yang ni tadi yang memang dah kecil hati pasal hak dia orang dah diceroboh tadi, untuk buat amukan bersama-sama dengan dia. Jadi selepas apa benda yang jadi itu, imam ni tadi dah mulalah berkomunikasi dengan dia apa semua. Ustaz ni bagi tahu lah, dia dengan kita adalah dua dunia yang berbeza, tak mungkin akan bersama. Macam ayat kita, tapi itu benda yang betul. Dia dengan kita adalah daripada dua dimensi yang berlainan, tak akan mungkin menjadi satu. So selepas apa yang Ustaz cakap dengan dia, mula-mula dia tak boleh terima. Dia macam nak serang Ustaz ni tadi. Tapi imam, maafkan saya imam. Tapi imam kan, dia tak dapat apa-apa ke imam ni tadi. Imam ni baca sampailah ke 7 ni tadi. Yang mula-mula tadi agresif, makin lama semakin melemah sehingga masing-masing terbaring. Bila masing-masing dah terbaring, barulah imam ni tadi pergi ke seorang-seorang, dicabutkan makhluk halus ni tadi daripada tubuh pelajar-pelajar perempuan tu, dan ditempatkan daripada satu tempat kat sudut musola tu, dan dia offer kepada makhluk-makhluk ni tadi untuk memeluk agama Islam. Pada mula, biasalah benda ni akan menolak, tapi hasil rundingan imam tu, akhirnya 7 ni tadi bersetuju untuk memeluk Islam. Dan apa yang ini tak tahulah tambahan ke ataupun saja nak sedapkan cerita ke, apa yang kita tahu, orang yang suka dekat Loki tadi, makhluk yang suka dekat Loki ni tadi, nama dia selepas masuk Islam adalah Aisyah. Dan dijadikan cerita, selepas Islam kan, imam ni hantar 7 ni ke sekolah-sekolah pondok serata Malaysia untuk mendalami ilmu agama. So guys, itulah cerita untuk hari ini. Mungkin ada ceritanya mungkin tak masuk ke akal, tapi inilah kita cakap misteri alam yang mungkin kita tak pernah terfikir benda tu terjadi, tapi sebenarnya ia terjadi. Dan ini salah satu cerita. Aku tak pasti sama ada cerita ni betul ataupun cerita ni dongeng semata-mata, sebab aku masuk sekolah ni, itulah cerita yang aku dengar. Mungkin itu cerita yang direka untuk memastikan kita orang tak pergi berpapasan ke sekolahan waktu malam,
ataupun kita orang tak serong kelas waktu kelas siang, aku tak pastilah perkara tu. Tapi apa yang aku pasti, aku ada pengalaman pergi ke kawasan sekolah pada sebelah malam. Yang tu aku akan ceritakan di video aku yang akan datang. Okay guys, semoga kita bertemu lagi. Jangan lupa sekali lagi, tolong subscribe, komen, like video aku supaya aku lagi semangat nak cerita dengan korang antara pengalaman aku dekat asrama dahulu. Okay guys, Assalamualaikum.